Selamat sejahtera dan salam negaraku Malaysia. Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Pengangkutan akan memberi keyakinan kepada kerajaan negeri melalui kajian yang akan dilakukan terhadap potensi Tanjung Po Bako Kuching untuk dijadikan sebagai pelabuhan baharu di negeri ini. Menterinya Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing berkata Tanjung Po dipilih kerana kedudukannya berhampiran dengan Pelabuhan Senari dan Pelabuhan Kuching. Berpotensi untuk dijadikan pelabuhan selain mempunyai kedalaman laut yang semula jadi sehingga 10 meter dan amat sesuai untuk pelabuhan kapal laut yang besar termasuk kapal kargo. We need to be very much aware of the need for us to have a very good green port kind of approach, i.e. very little damage done to the environment. And that become very important to us. Katanya dengan kedalaman tersebut, Tanjung Po tidak memerlukan kerja-kerja pengorekan secara berkala seperti yang dilakukan oleh 6 pelabuhan lain iaitu Pelabuhan Bintulu, Pelabuhan Rajang, Pelabuhan Laut Dalam Tanjung Manis dan Pelabuhan Kuching. Kerja-kerja pengorekan dasar juga melibatkan kos yang tinggi dan boleh mengganggu ekosistem marin di kawasan tersebut. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri memaklumkan tahun ini sahaja kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 360 juta ringgit untuk mendalamkan Sungai Sarawak supaya kapal-kapal besar yang memerlukan kedalaman kawasan 10 meter dapat berlabuh di Pelabuhan Senari yang mempunyai kedalaman 8 meter. Tan Sri Dr. James juga berkata untuk melakukan kajian tersebut, pihak kementerian memerlukan sejumlah 10 juta ringgit dan akan dilakukan dalam 2 fasa. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas lawatan kerja ke muara Sungai Sarawak dan perairan Tanjung Po Bako di Kuching. Lawatan tersebut yang turut disertai oleh pengarah urusan Kumpulan Cahaya Mata Sarawak dan Maritim Malaysia bertujuan untuk melihat sendiri potensi kawasan Tanjung Po yang terletak kira-kira 10 km dari jeti Muara Tebas Kuching. Kementerian Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti akan memberi sokongan kepada usaha kerjasama Jabatan Penjara JPM Negeri Sarawak dan Kementerian Pendidikan KPM dalam penyediaan latihan akademik dan kemahiran kepada penghuninya yang bawah umur di negeri ini. Menurut Menterinya Datuk Fatimah Abdullah, penubuhan Sekolah Henry Gurney di Institusi Penjara Puncak Borneo ialah selari dengan dasar pendidikan kebangsaan dalam memastikan setiap individu, terutamanya golongan bawah umur, mendapat pendidikan formal dari aspek akademik maupun kemahiran. Tambahnya, pendidikan formal yang disediakan itu bukan sahaja memberikan peluang kepada penghuni sekolah untuk melanjutkan pelajaran, malah merupakan satu program pemulihan yang memberi harapan cerah kepada mereka untuk menjadi ahli masyarakat yang berguna apabila mereka dibebaskan. Selain daripada itu, kemahiran yang diperoleh daripada pelbagai program latihan yang disediakan sekolah itu juga boleh digunakan untuk memulakan perniagaan sendiri. Datuk Fatimah selaku Komisioner Kehormat JPM Negeri Sarawak percaya usaha itu akan memberi manfaat kepada para penghuni Sekolah Henry Gurney sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat secara umum. Beliau ditemui pemberita di Kuching selepas menerima kunjungan hormat daripada rombongan JPM Negeri Sarawak yang diketuai oleh Pengarah Penjara Negeri Sarawak, Timbalan Komisioner Penjara Ajidin Saleh dan Pengarah Institusi Penjara Puncak Borneo, Penolong Komisioner Penjara Walis Anak Naun. Setakat ini, Sekolah Henry Gurney di Institusi Penjara Puncak Borneo yang mula beroperasi pada April 2016 mempunyai 84 penghuni. Jabatan Imigresen Negeri menahan 26 pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia di kawasan Rumah Kongsi Ladang Kelapa Sawit di Melugu Seri Aman dalam op ikrar semalam. Bahagian penguatkuasa Jabatan Imigresen Negeri dalam kenyataannya memberitahu kesemua parti ini ditangkap kerana disyaki tinggal lebih masa di negeri ini serta gagal mengemukakan sebarang dokumen perjalanan diri yang sah. Tangkapan tersebut hasil daripada pemeriksaan ke atas 54 warga Indonesia yang tinggal di kawasan rumah kongsi itu. Jabatan itu turut mengeluarkan saman saksi kepada wakil majikan untuk membantu siasatan. Kesemua parti yang ditangkap telah dihantar ke Depot Tahanan Parti Imigresen Semujak bagi tujuan siasatan lanjut. Terdahulu dalam serbuan ke atas kawasan rumah kongsi serupa di Pantuk, kesemua 43 individu warga asing yang tinggal di rumah kongsi itu mempunyai dokumen perjalanan diri yang sah dan permit kerja yang masih salah laku.
Sifat semula jadinya memang ganas, memburu dan melibas mangsa. Namun itu bukan penyebab bagi buaya membaham mangsa. Bagi penduduk di kampung Santubong, reptilia itu turut mempunyai perasaan sensitif apabila dicabar. Wartawan Syadikin Bahrin mengupas isu ini. Sejak 2014, RTM Kuching telah melaporkan 3 insiden manusia dibaham buaya di sekitar kawasan tersebut. Namun, satu daripadanya masih menjadi misteri sehingga kini, ialah kes kehilangan jururawat Nurul Wazena Muhammad Yusof. RTM terus menyelami situasi sebenar punca buaya mengganas di kawasan ini, sedangkan populasinya tidaklah begitu tinggi. Bagi Ketua Kaum Kampung Santubong, Fatimah Azmi, beliau percaya reptilia itu sering dicabar manusia, justru menjadikan mereka berdendam. Nya sih boleh kita mencabarnya. Bila mencabarnya ngutang dendam. Makanya lah kadang-kadang timbul mungkinnya perasaan gerak kita. Sebab kami pernah nangga buaya tu mula-mula timbul belum wahara tu dari awal tahun 2004-2005. Jelasnya jika dibandingkan 30 tahun dahulu, kes serangan buaya di kampung itu adalah mustahil berlaku kerana masyarakatnya masih menghormati reptilia terbabit. Malah beliau percaya buaya juga mempunyai perasaan yang sensitif dan dapat menghidu hinaan manusia yang takbur. Salak lebih banyak buaya. Ada orang tahu, tapi nang dari dahulu-dulu. Ayat pasang memulak di bawah rumah, buaya senang. Nangga kampung saya, ada. Bagi 2 kes yang meragut nyawa Raziman Razali dan Selamat Raup, beliau percaya ia antara buaya hitam bersaiz 5.4 meter panjang yang sering disebut-sebut orang kampung sehingga kini masih gagal ditangkap. Bagi Syahril Osman, kelibat sang bedal yang dipanggil buaya hitam itu amat menggerunkan. Buaya yang paling besar tu kan, dia kalau buaya dari suatu tempat lain nak masuk, dia akan berlawan lah di sini lah. Sejak kes menaik hati yang berlaku pada Februari lepas, Sarawak Forestry Corporation SFC telah melancarkan 2 siri operasi mengesan buaya berkenaan. Menurut pemangku timbalan pengurus besar SFC, Oswald Brackentyson, bulan lepas pihaknya telah berjaya menangkap seekor buaya, namun ia bukanlah yang dipercayai membaham kedua-dua mangsa. Apapun, penduduk di kampung Santubong berharap agar generasi muda mempunyai kesedaran bagi menghormati reptilia buas itu. Syadikin Bahrin melaporkan untuk Berita RTM. Pihak kontraktor mengesahkan bahawa pelaksanaan pembinaan jalan raya yang menghubungkan Miri ke Marudi lebih awal daripada jadual dan dijangka siap sebelum berakhirnya tempoh 30 bulan seperti yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. The CMS has also given the assurance that they will do their best with the money allocated to them and also to do as much as possible before the regatta in August this year. They have also briefed the committee that they are actually ahead of time, ahead of schedule, and as far as physical work is concerned. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat penyelarasan dan pra-mesyuarat tapak bagi cadangan pemulihan Jalan Miri Marudi di Miri. Kerja-kerja pembinaan Jalan Miri Marudi itu dijangka siap sepenuhnya pada Mac 2019. Beliau turut mengingatkan pihak kontraktor supaya meletakkan notis penutupan jalan sekiranya terdapat kerja-kerja pembinaan pada sesetengah jalan. Beliau yang juga adun Marudi menasihatkan pengguna jalan raya supaya berhati-hati semasa kerja-kerja pembinaan dilakukan dan bekerjasama dengan pihak kontraktor bagi memastikan kelancaran kerja serta kebaikan bersama. Hadir sama dalam mesyuarat berkenaan ialah pegawai JKA bahagian Miri, Ahli Majlis Daerah Marudi, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum. Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu, Datuk Amar Jamilah Anu semalam mengangkat sumpah sebagai Adun Sarawak. Beliau mengangkat sumpah di hadapan Speaker DUN, Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar pada majlis yang berlangsung di Kompleks Dewan Undangan Negeri Petra Jaya, Kuching. Majlis turut disaksikan oleh Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg dan isteri Datin Amar Datuk Jumani Tun Tuanku Bujang, Barisan Kabinet Negeri dan para adun. Beliau kemudiannya menerima kit adun yang disampaikan oleh Datuk Amar Abang Johari Tun Openg. Datuk Amar Jamilah memenangi kerusi DUN Tanjung Datu pada pilihan raya kecil 18 Februari lepas dengan majoriti 6,443 undi, mengalahkan calon Parti Reformasi Sarawak, Johnny Apud dan calon Parti Bangsa Dayak Sarawak Baru, Rafaelson Richard Hamid.
Pilihan raya kecil itu diadakan berikutan pemergian penyandang kerusi DUN yang juga Ketua Menteri Sarawak kelima, Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim. Sementara itu, ditemui selepas majlis angkat sumpah tersebut, Datuk Amar Jamilah berkata beliau akan mula bergerak aktif berkhidmat untuk rakyat DUN tersebut setelah tempoh idahnya pada 20 Mei depan. Ahli-ahli parti dan begitu juga anak-anak saya dan keluarga yang akan berkunjung ke kawasan untuk memastikan perancangan-perancangan itu dibuatkan. Tambahnya, walaupun belum boleh berkunjung ke akar umbi, beliau kini sedang sibuk mengatur strategi dan perancangan untuk dilaksanakan kelak seperti yang terkandung dalam manifesto pilihan raya. Beliau turut berterima kasih kepada para pengundi yang memberikan keyakinan kepada beliau untuk memimpin DUN Tanjung Datuk dan juga semua pihak yang berusaha keras memastikan kejayaan BN di DUN tersebut. Pelancong tempatan dan asing kini berpeluang untuk menambah satu lagi destinasi menarik untuk dilawati dalam senarai kunjungan mereka ke Bandar Raya Kuching dengan pembukaan Upside Down House atau rumah terbalik di Jalan Borneo baru-baru ini. Menurut pemiliknya Brandon Kon, idea untuk membina rumah terbalik yang pertama di Sarawak itu muncul apabila mendapati konsep rumah terbalik yang terdapat di beberapa buah negara yang dikunjunginya sering menjadi tumpuan pelancong. Jelas Brandon, rumah terbalik itu mempunyai ruang tamu, bilik mandi, bilik tidur pejabat di rumah, dapur, ruang makan dan membaca yang diletakkan di atas dinding. Katanya tujuan utama pembinaan rumah terbalik tersebut adalah untuk memberi keseronokan kepada para pengunjung di samping turut menuntut kreativiti mereka dalam menangkap gambar. This is a gallery that for family, for all kind of communities, from children to youngsters to family to tourists, for young and all. Berpengalaman dalam bidang rekaan dalaman dan pengubahsuaian menyebabkannya memilih untuk menggunakan pakai konsep rumah moden dalam pengisian rumah terbalik itu. Namun begitu, bila turut berminat untuk menggunakan konsep tradisional pelbagai suku kaum di Sarawak seperti barok atau rumah panjang pada masa hadapan. So if I need more times and it will drag on and my cost also will increase, especially when I renting this place. Brandon menambah pemilihan lokasi di tengah-tengah Bandaraya Kuching adalah bertepatan kerana mempunyai banyak tempat penginapan yang sering menjadi pilihan pengancung. I choose this area because it's very convenient for tourists to drop by walking distance only, and also by locals they can easily find out about this place. So it's both convenient for the locals and also for the tourists. Sementara itu, beberapa pengunjung yang ditemui ternyata gembira dengan adanya rumah terbalik itu. Pertama dalam seumur hidup saya jumpa rumah terbalik lah. Jadi dia boleh katakan fun untuk anak-anak ambil gambar yang unik daripada lain. Dan ini pertama di Bandar Raya Kuching. Jadi seronok lah untuk bawa family jalan-jalan apa semua. Dan dia punya harga masuk pun berpatutan, siap untuk kanak-kanak. Dan harga emas pun harga special. Pengalaman baru lah. Of course, first datang sekali sudah, mungkin akan datang sekali lagi dua lah. Bagi saya, dia macam sesuatu yang menarik untuk orang datang apa semua. Dia macam pelancong datang pun rasa macam dapat pergi ke tempat-tempat macam ni. Macam saya pun datang sini boleh jadikan kenangan apa semua. Macam best lah. Rasa macam boleh jadi kenangan lah dalam gambar apa semua. Seronok, makcik tak pernah masuk. Makcik datang daripada Senanjung. Hari ni first time makcik datang sini tengok. Memang seronok lah. Dapat bergambar, dapat buat balik sana nanti. Boleh cakap dengan anak cucu lah. Pengunjung hanya dikenakan bayaran masuk sebanyak RM15 bagi dewasa dan RM10 untuk kanak-kanak yang memegang MyCard. Manakala bayaran bagi pelancong asing RM20 bagi dewasa dan kanak-kanak RM15. Bandaraya Kuching akan menjadi tuan rumah kejohanan badminton terbuka Selcom Axiata Malaysia pada 4 hingga 9 April depan di Stadium Perpaduan Negeri di Petra Jaya, Kuching. Menurut Presiden Persatuan Badminton Sarawak Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Datuk Husin, seramai 351 pemain badminton terbaik dunia dijangka akan beraksi dalam kejohanan tersebut. Antaranya pemain dari Malaysia, Indonesia, China, Denmark, Australia dan Spanyol. Berkata pada sidang media di Kuching, beliau memberitahu pasangan bergu negara Tan Wee Kiong dan Goh Wee Shin serta bergu campuran Chan Peng Sun dan Goh Lu Ying dijangka turut beraksi dalam kategori masing-masing.
Hari pertama kejohanan dibuka kepada orang ramai secara percuma, manakala tiket masuk pada hari seterusnya boleh dibeli di mana-mana cawangan Lia Sport Center di Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri bermula esok hingga 21 Mac ini. Tiket masuk turut dijual di pintu masuk Stadium Perpaduan Negeri selepas tarikh tersebut. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, Residen Bahagian Mukah Awang Johari Awang Mustafa akan menyaksikan majlis penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU antara HIR Malaysia Sendirian Berhad dan Politeknik Mukah. Seterusnya, Majlis Pelancaran Politeknik Mukah PMU mapilari projek dan penyampaian surat lantikan kepada PMU mapilari projek tim di bilik persidangan Politeknik Mukah pada pukul 9 pagi. Manakala pada pukul 9.30 pagi, Menteri Muda Pengangkutan Sungai dan Keselamatan Liwan Lagang akan menghadiri perjumpaan dan penyerahan cek geran bantuan sekali beri atau one-off pelajar tajaan tabung amanah bakun sesi 2016-2017 di Centre of Technical Excellence Kuching. Sementara itu, Pesuruhjaya Tinggi Kanada TYT Judith St. George akan menghadiri majlis pelancaran Child Early and Forced Marriage CEFM Photo Exhibit di Kuching pada pukul 2.15 petang. Turut hadir Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Fatimah Abdullah. Dan turut mendapat liputan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Datuk Wirawan Muhammad Nur Ibrahim akan menghadiri Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2016 Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Negeri Sarawak di Dewan Majma Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Kompleks Islam Sarawak Kuching pada pukul 3 petang. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Syarizam. Silakan.